Hai semua, Assalamualaikum. Kita bertemu lagi dan kali ini saya nak sambung berkenaan transmisi dual clutch atau DCT. Kalau sebelum ni saya dah terangkan secara ringkaslah apa itu DCT dan kali ini saya akan berkongsi tentang pantang-pantang transmisi DCT. Seperti yang telah saya kongsikan sebelum ini, DCT berfungsi dengan dua clutch yang tersambung kepada dua shaft yang bergerak pada masa yang sama, menyebabkan gear kedua sudah dipilih dan dalam keadaan bersedia sebaik sahaja sistem transmisi masuk gear 1. Oleh itu, apabila gear ditukar, sistem sudah pun bersedia untuk membuatkan pertukaran berlaku amat pantas, menjadikannya sangat lancar. Walaupun asasnya sama seperti transmisi manual, kaedah atau mekanisme seperti sistem ini adalah amat berbeza. Jadi, ada beberapa pantang yang amat perlu dijaga apabila anda menggunakan kereta bertransmisi DCT. Perkara pertama yang kita kena ingat, elak gunakan pedal minyak ataupun accelerator untuk mengekalkan kedudukan kereta di cerun atau jalan berbukit. Ini antara salah satu kesilapan biasa yang dilakukan pengguna DCT. Mungkin anda biasa lakukan perkara ini untuk kereta manual dan kesannya tidak ketara atau segera. Tetapi jangan sesekali lakukan perkara sama kepada transmisi DCT kerana ianya akan memberi kesan atau impak besar ke atas transmisi tersebut. Apabila anda melakukan perkara ini, clutch akan tergelincir menyebabkan penghasilan haba terlampau banyak dan bakal menghauskan atau lebih teruk lagi merosakkan clutch anda dengan lebih cepat. Gunakanlah brake untuk hentikan kereta di jalan cerun atau berbukit. Jika anda ingin pastikan jangka hayat kedua-dua clutch DCT adalah lebih panjang. Apabila anda gunakan brake, clutch akan secara automatik disengage dan melepaskan tekanan daripada sistem clutch transmisi ketika di keadaan jalan berbukit. Yang kedua, jangan launch kereta secara salah. Bagi pemilik dan pengguna kereta berprestasi tinggi yang datang dengan enjin bagus dan DCT yang membuatkan kereta adalah lebih pantas, launching kereta merupakan satu potensi keseronokan yang tersedia untuk dinikmati. Walaupun DCT adalah lebih pantas dalam penukaran gear dan lancar sesuai untuk launch kereta dengan cepat, transmisi ini agak cenderung kepada kehausan iaitu wear berbanding transmisi automatik maupun manual. Ia lebih cenderung berlaku jika kereta di-launch dengan cara yang salah. Apabila anda melakukan launch, anda memberi tekanan kepada clutch dalam DCT dan juga brake anda. Sebaiknya jangan launch kereta anda dengan agresif jika mahu jangka hayat transmisi dan kereta anda lebih lama. Yang ketiga, elakkan daripada meletakkan gear pada posisi N atau neutral ketika di lampu isyarat. Meletakkan atau mengekalkan gear dalam posisi drive atau D adalah lebih baik kerana ia tidak akan memberi kesan buruk kepada sistem transmisi kereta. Sebaliknya, jika anda kerap bertukar dari gear D ke N apabila tiba di lampu isyarat, ia akan memberi kesan shift shock yang tidak perlu pun ada ke dalam sistem transmisi kereta kita. Yang keempat, hentikan perbuatan mengangkat kaki daripada pedal brake ketika kereta tidak bergerak dalam trafik atau hendak menaiki jalan berbukit. Sebagai contoh, apabila anda tidak menekan brake, clutch DCT akan lebih cepat haus. Ini kerana sesetengah sistem DCT akan membuatkan clutch berterusan untuk mencengkam dan tergelincir bagi mengekalkan kereta di tempatnya. Bergantung kepada sistem DCT kereta anda, perbuatan ini mungkin akan memberi haba yang lebih terhadap clutch DCT dan membuatkan jangka hayatnya lebih pendek. Yang kelima, jangan upshift ketika membrake atau downshift ketika memecut. Sistem transmisi DCT mempunyai beberapa faktor bagi sistem menentukan bila gear perlu ditukar. 3 faktor utama adalah kedudukan pedal, pendikit minyak, brake dan kelajuan. Sebagai contoh,
Apabila anda sedang menambah kelajuan kereta dengan menekan pedal minyak, sistem DCT akan memilih gear lebih tinggi. Sebaliknya, jika anda menekan brake untuk perlahankan kereta, sistem transmisi akan memilih gear yang lebih rendah. Jika anda sebagai contoh upshift gear ketika sedang membrake, ia akan menghantar signal yang mengelirukan kepada ECU sistem dan mungkin memberi kesan kepada litar elektroniknya. Selain itu, apabila anda upshift setelah membrake, anda akan mengalami kelewatan pertukaran gear. Ini berlaku akibat sistem transmisi kereta sudah memilih gear yang lebih rendah berpandukan penggunaan brake anda tadi. Ini akan mengakibatkan enjin dan transmisi beroperasi pada kadar kelajuan yang sedikit berbeza. Perkara ini akan menyebabkan terdapat gelinciran antara clutch dan flywheel, justru memendekkan hayat sistem transmisi anda. Yang terakhir, menggunakan gear neutral atau N ketika menuruni bukit adalah idea yang amat buruk walau apa pun transmisi kereta anda. Bukan sahaja anda tidak dapat menggunakan engine braking ketika menuruni jalan berbukit, tetapi anda akan memberi bebanan yang tidak patut pun kepada sistem brake kereta di samping anda tidak akan dapat bertindak dengan sebaiknya jika berlaku situasi yang tidak diingini ketika meluncur laju menuruni bukit. Baiklah, itulah dia 6 pantang yang saya boleh kongsikan untuk transmisi DCT buat kali ini. Anda ada pengalaman menggunakan sistem transmisi DCT? Kongsikan pengalaman anda di ruangan komen. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Jumpa lagi di video yang akan datang. Jaga diri semua. Assalamualaikum.